Baik, bertemu kembali. Esok, masyarakat Cina di seluruh dunia akan menyambut Tahun Baru Cina sebagai menandakan kelahiran Tahun Baru mengikut kalender lunar. Dan tahun ini merupakan tahun harimau iaitu haiwan ketiga dalam kitaran 12 haiwan dalam zodiak Cina yang dilihat sinonim dengan kepercayaan kaum itu dalam membawa pembaharuan serta nasib baik kepada seseorang. Dan mengikut tradisi, pada malam Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul beramai-ramai untuk jamuan makan besar bagi mengeratkan jalinan hubungan sesama keluarga. Di negara kita, mungkin persiapan bagi mereka yang menyambut adalah sedikit berbeza sejak dilanda pandemik COVID-19 dan juga sekarang juga SOP juga telah banyak ditetapkan oleh kerajaan. Malah bagi yang terkesan akibat kejadian bencana alam seperti banjir misalnya baru-baru ini, mungkin ia tidak lagi memberi kemeriahan yang sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Namun untuk jam ini kita ingin bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak, wartawan Auni Borneo yang ingin berkongsikan persiapan sambutan Tahun Baru Cina di Kuching yang katanya dilihat berbeza berbanding tahun-tahun sebelum ini. Bagaimana Nuzul? Mungkin boleh ceritakan agaknya sekarang ni petang mungkin apa yang boleh kita jangkakan suasana malam raya Tahun Baru Cina di sana nanti. Adakah dilihat meriah ataupun hanya sederhana saja Nuzul? Baiklah, terima kasih. Semestinya kalau kita lihat bagaimana yang berlaku tahun lalu, 2021 sambutan Tahun Baru Cina, sebenarnya semua perayaan masih mengikuti SOP COVID-19 yang sangat ketat bagi mengelakkan sebarang penularan yang lebih serius berlaku di peringkat tempatan. Tapi Alhamdulillah syukur untuk tahun ini, Tahun Baru Cina permulaan pada perayaan di mana Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah menilai semula apa antara prosedur dan juga garis panduan SOP COVID-19 yang kita dapat laksanakan ataupun diangkat bagi memudahkan masyarakat khasnya komuniti Cina di negeri ini untuk meraihkan tahun baru mereka dengan lebih meriah. Namun dalam masa mematuhi SOP COVID-19 di Bandaraya Kuching sendiri, kalau lihat di tempat lokasi saya bersiaran langsung sekarang ini, Jalan Padungan ini sentiasa meriah. Di sinilah di mana masyarakat Cina akan membeli perhiasan rumah mereka, membeli makanan tradisional mereka, membeli juga pakaian-pakaian tradisional mereka untuk meraihkan tahun baru Cina. Seperti biasa, JPBNS akan menekankan beberapa aspek utama dalam masa kita meraihkan perayaan khasnya tahun baru Cina. Hari pertama dan hari kedua sahaja dibenarkan hanya untuk keluarga terdekat sahaja di seluruh negeri Sarawak. Tidak kecuali di mana-mana kawasan di pelosok kampung mana pun, hanya hari pertama dan hari kedua sahaja. Tetapi cukup berbeza di mana Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pengerusinya Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas telah menilai semula apa antara prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan bagi memenuhi citarasa dan juga harapan komuniti Cina bagi perayaan kali ini dapat disambut bersama dengan keluarga tersayang. Kerana kita tahu di Sarawak juga telah melonggarkan kemasukan, enter Sarawak tidak lagi diperlukan, kuarantin juga dikurangkan harinya. Ini mendorong masyarakat ataupun keluarga yang berada di luar bumi kenyalang ini untuk kembali ke negeri Sarawak. Dan sebenarnya hari ini, pagi tadi saya sempat sebenarnya bertemu dengan salah seorang atlet negara kita, atlet Malaysia dalam sukan renang Wilson Sim. Beliau tiba di sini 4 hari yang lalu setelah daripada tahun 2019 ini tidak datang untuk meraihkan sambutan Tahun Baru Cina, dan kali ini beliau sebenarnya mewakili beberapa lagi komuniti Cina berada di luar negeri Sarawak, mungkin di luar negara, datang ke negeri ini untuk menyambut Tahun Baru Cina bersama. Kalau boleh kita mainkan antara perkongsian dan betapa gembiranya Wilson Sim untuk kembali ke bumi Sarawak. Because I've been based in Kuala Lumpur, the National Sports Council, for a long time already, since I was 15 years old. So every time I come back, it's definitely there will be an event such as like Chinese New Year or my mom's birthday, things like that. So every time I come back will be a memory for me, and I always treasure, appreciate those moments. My Chinese New Year, ever since since I come back 4 days ago, I still training, I still swim every day, never stop my training, and tomorrow is Choyat, the first day of Chinese New Year, and I still plan to go for training as well. Because the reason why, because is we have the Malaysia Open, which is the qualifying meet for the upcoming SEA Games in May. So the training is not going to stop. Jadi Nuzul, saya nak juga tanya mungkin di sebalik keterujaan mereka itu sendiri, apa agaknya yang mungkin menjadi kerisauan mereka di sebalik kelonggaran yang diberikan kerajaan untuk mereka menyambut Tahun Baru Cina dengan lebih banyak kelonggaran pada tahun ini bersama dengan keluarga terdekat mereka, Nuzul?
Baiklah, sebenarnya sebelum ini apabila Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri melakukan beberapa kemaskini untuk SOP COVID-19 sempena sambutan Tahun Baru Cina, ada beberapa pandangan daripada masyarakat supaya kita perketatkan semula SOP dilaksanakan ini, dan juga ada yang beranggapan bahawa dilonggarkan sedikit bagi memastikan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina itu dapat dirasai oleh semua orang, kerana terlalu lama, hampir 2 tahun lebih bagaimana perayaan ini disambut dengan hamba ataupun dalam cukup bersederhana. Namun beberapa langkah proaktif telah dilaksanakan oleh JPBNS, seperti kalau kita ikutkan tarian singa tahun lalu tidak dibenarkan dan kali ini dibenarkan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Setiap persembahan perlu diberikan borang ataupun borang pemakluman diserahkan kepada JPBNS supaya pemantauan dapat dilaksanakan dengan teliti. 12 orang peserta sahaja yang dibenarkan dan mereka kesemuanya perlu melakukan saringan ataupun ujian kit pantas RTK. Ini termasuklah untuk ahli keluarga dalam hari yang pertama dan hari kedua itu mereka hanya keluarga terdekat saja. Tidak boleh ada saudara mara, tidak boleh ada sahabat ataupun jiran-jiran yang datang ke rumah mereka. Ini antara pertimbangan yang dilaksanakan, dibicarakan antara JPBNS, komuniti khasnya masyarakat Cina dan juga pakar kesihatan kita JKNS dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam tempoh hari pertama sehingga Cap Gomeh kelak, dalam tempoh 15 hari ini beberapa SOP kita pertingkatkan, termasuk juga kawalan di setiap kawasan perkampungan, di perumahan. Ini melibatkan pihak berkuasa, polis terutamanya, bagi memastikan setiap masyarakat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pastinya ada kegusaran akan meningkatnya ataupun ada tercetusnya kluster sepenuh perayaan ini, tapi tanggungjawab ini yang kita perlu terapkan dalam pemikiran ataupun jiwa masyarakat masing-masing supaya mematuhi SOP COVID-19, kerana kita tidak mahu dengan pelonggaran SOP ini perayaan kemudian untuk bangsa-bangsa yang lain akan diadakan dalam cukup suasana yang cukup tidak gembira ataupun tidak meriah. Ini antara timbang tara yang perlu dilaksanakan, kerana melihat kepada tradisi yang dilaksanakan pada Tahun Baru Cina ini dengan makan besar dibenarkan di hotel-hotel sebagainya, tapi hanya melibatkan ahli keluarga sahaja. Rumah hanya memerlukan 50% kapasiti dengan penjarakan 1 meter penjarakan fizikal. Ini antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat. Apabila dilonggarkan, tanggungjawab itu perlu diserahkan kepada masyarakat khasnya komuniti Cina pada awalnya untuk memastikan sambutan Tahun Baru ini diraikan dengan meriah namun mematuhi SOP COVID-19, Faris. Dan juga Nuzul, berdasarkan tinjauan Nuzul sendiri yang katanya Nuzul sekarang ini berada di tengah-tengah Bandar Kuching. Mungkin kat mana agaknya kawasan yang menjadi hotspot untuk rakyat-rakyat di komuniti di Sarawak itu sendiri, Kuching itu sendiri, mereka mungkin membeli persiapan secara last minute nak beri barangan persiapan raya dan juga Kuching. Dan di Kuching ni bagaimana pula dengan keadaan trafik di sana? Kalau kita lihat contohnya di KL, ketika ini pastinya trafik sangat lengang kerana ramai yang balik kampung ataupun pergi bercuti kerana cuti seminggu. Dan juga mungkin adakah situasi itu turut berlaku di Kuching, Nuzul? Ya, kalau kita ikutkan di Sarawak ini daripada Kuching ke Miri, kita ada beberapa bahagian yang perlu dilalui dan setiap checkpoint itu akan menjadi dikawal rapi. Setiap laluan itu akan dikawal oleh pihak berkuasa bagi memastikan perjalanan lancar. Itu akan melibatkan petugas trafik. Tapi kalau melihat kepada pergerakan masyarakat, seperti yang kita kongsikan tadi, tidak ada pembelian saat akhir. Kalau menariknya di Kuching ini, 2 hari ataupun 4 hari sebelum Tahun Baru Cina, kawasan di Jalan Padungan ini khasnya akan lengang kerana majoriti premis-premis di sini dimiliki ataupun diusahakan oleh komuniti Cina. Maka kalau anda datang ke Kuching dalam masa 2 hari 3 hari sebelum sambutan Tahun Baru Cina, pasti keadaan sangat lengang, sangat sunyi. Bukan kerana sambutan tidak meriah, kerana majoriti masyarakat di sini yang berniaga adalah mereka daripada bangsa Cina. Namun ada beberapa kawasan lagi seperti di Sibu misalnya. Kalau kita melangkah ke Sibu sekejap, bahagian Sibu antara bahagian yang paling meriah untuk sambutan Tahun Baru Cina, kerana dengan majoriti penduduk berbangsa Cina di sana, pastinya keadaan akan lebih meriah dengan pembelian dan juga kalau melibatkan bazar-bazar Tahun Baru Cina sebelum ini, masyarakat berbilang bangsa ada menjual barang-barangan seperti makanan tradisional, kuih bakul yang halal yang boleh dimakan oleh masyarakat yang Muslim dan juga bukan Muslim. Kerana di Sarawak sendiri setiap kali Tahun Baru Cina melihat kepada komuniti kita kahwin majmuk, kita katakan masyarakat hybrid banyak di Sarawak ini. Satu keluarga mungkin ada yang berbangsa, mungkin yang ada beragama Islam. Maka setiap daripada juadah-juadah yang dijualkan di bazar-bazar Tahun Baru Cina ini meliputi pelbagai etnik dan bangsa dan pastinya halal untuk dimakan. Seperti juga pengunjung, kalau kita cakapkan Tahun Baru Cina, ada juga masyarakat Semenanjung yang datang untuk melihat bagaimana
bagaimana sambutan Tahun Baru Cina ini. Ada keluarga mereka yang kahwin majmuk India, Melanau, Bidayuh dan Dayak Iban sebagainya. Mereka menyambut Tahun Baru Cina ini dalam suasana yang cukup harmoni pelbagai bangsa. Ini yang dapat kita saksikan di Sarawak sebenarnya. Bagaimana masyarakat di negeri ini menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Kalau kita katakan saat akhir memang akan jelas kelihatan setiap perayaan. Tetapi kalau di Kuching ini sendiri ada beberapa lokasi macam di kawasan Jalan Padungan ini, di sinilah semuanya keperluan kelengkapan untuk sambutan Tahun Baru Cina dapat dilihat, dapat diperolehi ataupun dapat dibeli di kawasan ini. Tapi 2 hari sebelum Tahun Baru Cina, dia akan lengang, tak ada orang langsung kerana semua mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, sudah pulang ke kampung halaman untuk meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Dan juga Nuzul, terakhir sekali mungkin saya ingin sentuh balik pasal SOP kerana sekarang ni adalah cuti sekolah seminggu dan juga cuti musim perayaan. Dan mestilah ramai orang daripada luar kawasan yang pulang ke kampung mereka, mungkin ada di Kuching, di Sarawak dan sebagainya, untuk luangkan masa bersama keluarga. Jadi buat masa ini bagaimana agaknya SOP mereka yang travel dari luar negeri masuk ke dalam Sarawak itu sendiri, dan juga bagaimana pula dengan SOP yang mungkin daripada Kuching Sarawak itu sendiri ingin keluar ke luar negeri dengan jelah diorang punya SOP travel tu. Macam mana agaknya sekarang ni? Adakah dilihat mereka okey dengan SOP sekarang ni ataupun perlu diperketatkan lagi ataupun bagaimana, Nuzul? SOP kemasukan ataupun enter ke Sarawak ini. Enter Sarawak sudah dilonggarkan. Ada syarat-syarat tertentu khususnya bagi orang Semenanjung. Masyarakat Semenanjung, keluarga mereka yang berada di Semenanjung untuk masuk ke Sarawak tidak lagi perlu mengisi borang enter Sarawak, hanya borang EHDF sahaja, pengesahan kesihatan. Dan juga mereka yang mendapatkan suntikan vaksin lengkap ataupun booster dose, mereka tidak lagi perlu melalui tempoh kuarantin yang sangat panjang. Hanya perlu masuk mengisi borang EHDF tanpa perlu mengisi borang enter Sarawak. Ini antara kelonggaran SOP yang dikeluarkan oleh JPBNS terkini bagi mereka untuk bergerak daripada Semenanjung ke Sarawak. Juga bagi kawasan untuk orang Sarawak sendiri bergerak contohnya ke daerah-daerah lain untuk pergi ke kawasan-kawasan perkampungan. Kalau kita bercakap mengenai SOP di peringkat dasar, di peringkat akad rumbi, di kawasan rumah panjang, perkampungan dan sebagainya, maka ketua kampung dan juga jawatankuasa khas akan terlibat sama bagi memastikan individu-individu ataupun masyarakat yang bergerak daripada satu bahagian ke bahagian lain ini berada dalam situasi kesihatan yang baik. Kerana kalau di rumah panjang contoh kawasan perkampungan, mereka akan bagi tahu di situ orang luar dilarang masuk. Maksudnya tidak ada pergerakan yang bercampur, tidak ada pergerakan yang terlalu ramai seperti pelaksanaan perayaan solat sembahyang di Tapekong ataupun di Chinese Temple ini. Mereka hadkan kapasiti untuk masuk ke sana. Tidak ada jumlah yang terlalu besar dan penjarakan fizikal dapat dilaksanakan. Ini antara kaedah-kaedah ataupun SOP yang telah dikuatkuasakan oleh JPBNS. Kalau masuk ke Sarawak daripada Semenanjung sangat mudah dengan peningkatan jumlah penerbangan yang telah ditingkatkan sehingga mencapai 500 kekerapan itu daripada Semenanjung ke Sarawak. Maka ini sebenarnya disokong baik oleh masyarakat. Tapi dalam masa yang sama, JPBNS sentiasa mengingatkan supaya masyarakat khasnya di Bumi Kenyalang sendiri untuk terus mendapatkan suntikan vaksin ataupun booster dose ini. Ini antara cara kita bagaimana untuk mengawal bagi mengelakkan penularan yang lebih serius berlaku khasnya dalam sambutan perayaan ini, Faris. Baik, terima kasih Nuzuluddin Abdul Razak yang berceritakan tentang suasana last minute persiapan. Mungkin malam ni ada yang dah siap nak jamuan makan besar dan juga besok menjelang hari sambutan Tahun Baru Cina yang pastinya dikatakan meriah di Kuching Sarawak, dan juga bukan saja di Kuching, malah di seluruh negara kita juga akan menyaksikan agak sikit berbeza dengan berbanding sambutan dengan tahun sebelum ini kerana lebih banyak kelonggaran pada tahun ini. Saya kira itu saja untuk cerita jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.